antara 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ialah 12 bulan semenjak menjadi langit dan bumi lagi, dan di kalangan 12 bulan ni 4 bulan daripada 12 tersebut dikenali bulan haram, arba'atun hurum. Jadi bulan haram ni 3 bulan berada dalam keadaan berturut-turut, bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ada pun 1 bulan lagi dia duduk jauh sikit daripada bulan renggang. 2-3 bulan daripada bulan Zulqa'dah dikenali sebagai bulan Rajab. Allah Subhanahu antara sebab apa dia ni dinamakan bulan haram? Kerana bulan haram ni tidak boleh dilakukan peperangan di dalamnya. Allah Ta'ala nyatakan yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad berkaitan bulan haram. Katakanlah peperangan dalam bulan haram itu merupakan dosa yang besar. Dosa yang besar. Jadi maksudnya bukan perang saja. Kita ni tak ada perang apa dah ni. Maksudnya apa? Perkara yang maksiat, mungkar, bila mana sampainya bulan haram, dianya digandakan. Dia punya azab, dia punya dosa dia tu. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan ibadah juga digandakan. Okey, dia ada 2, dia ada tempat haram macam Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, tempat haram. Yang kedua waktu haram. Waktu haram macam inilah kita berada sekarang ni, bulan Rajab. Pasal tu bulan Rajab ni bulan yang kita semua mesti ataupun kena banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lipat gandakan. Yang keduanya kerana bulan Rajab ini dia berada dekat dengan bulan Ramadan. Selepas bulan Rajab dikenali sebagai bulan Syaban. Lepas Syaban tu dia adalah Ramadan. Jadi Ramadan tu oleh kerana tawaran begitu banyak dalam bulan Ramadan, macam-macam jenis tawaran yang Allah Ta'ala beri lipat ganda. Ganjaran-ganjaran sama ada puasanya, zikirnya, tarawihnya, qiyamnya, macam-macam lah. Itu insya-Allah kita bincang asing. Sebelum nak dapat ganjaran yang begitu banyak ni, bermula Rajab ni kita kena ada latihan dah. Kalau latihan tidak ada lagi pada bulan Rajab, maknanya gandaan ibadah tak pernah berlaku pada bulan Rajab. Semayang statik gitu juga. Fardu saja, sunat tak ada, tak jadi. Dia kena ada juga banyak sunat waktu malam tu, kena bangun dah awal-awal sikit. Kalau selama ni kita hanya semayang 2 rakaat sahaja selepas Isyak, kita kena gandakan. Kena ada dah witir sekarang ni. Buat 3 kali witir, 3 rakaat witir. Kena ada dah. Kita ajar daripada sekarang. Kemudian tambah lagi bangun setengah jam awal sebelum subuh. Umpamanya tahajud dan qiyamul lail. Situ kita buat pula 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Jadi ini untuk apa? Orang panggil membiasakan diri sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Okey. Dan dalam bulan Rajab ini berlaku peristiwa yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenali sebagai peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Jadi malam ni kita nak cuba kupas ayat yang pertama suratul Isra. Surah Isra ni surah yang ke-17, awal juzuk yang ke-15. Apabila kita melihat pada sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada 3 perkara yang utama berlaku, yang banyak perubahan
Selepas berlaku peristiwa ni, perubahan banyak berlaku kepada Islam dan umatnya. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Rasulullah diwahyukan dalam bulan Ramadan. Itu orang panggil titik tolak ataupun peristiwa yang pertama. Itu ketika usia Rasulullah 40 tahun. Itu peristiwa yang besar. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Isra dan Al-Mi'raj. Perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, dan diangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini juga selepas peristiwa ini juga mengalami keadaan yang berlainan, keadaan yang besar kepada, kesan yang besar kepada umat Islam. Sampai sekarang ni pun kita semayang hasil daripada Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang ketiga ialah peristiwa hijratul Rasul daripada bumi Makkah Al-Mukarramah ke Madinatu Al-Munawwarah. Jadi tiga peristiwa ni memang banyak kesan dia kepada umat Islam keseluruhannya. Okey. Jadi malam ni, oleh kerana bulan ini bulan Rajab, kita cuba kupas sedikitlah ayat yang berkaitan dengan Al-Isra dan Mi'raj yang disebut di dalam suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Cerita satu ayat saja, ini mukjizat Quran tuan-tuan puan-puan sekalian. Satu ayat saja Allah Ta'ala sebut, tapi ayat ni kalau orang hurai ni seminggu dah habis. Orang yang pandai lah, orang yang banyak ilmu, satu minggu dia hurai ayat ni tak habis. Panjang ceritanya, hurai satu-satu. Subhana, bukan dari kata subhana, sebelum daripada peristiwa ini berlaku dulu. Kalau tengok kepada sejarah, sebelum peristiwa ini berlaku, Isra' dan Mi'raj ini berlaku, di sana ada peristiwa yang dipanggil Amul Huzni, tahun sedih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih sebab apa? Sebab ada dua kematian. Satu, matinya isteri Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, meninggalnya pak saudaranya Abu Talib. Jadi dua orang ni, seorang muslimah, seorang bukan muslim ni. Dia ni orang kafir Makkah, dia malu mata nak buat sesuatu kepada Rasulullah dengan sebab ada dua orang ni. Dengan sebab ada Khadijah yang merupakan orang mulia, duit banyak, orang pula keturunan baik. Khadijah ni kaya pula, dihormati dari sudut dunianya. Abu Talib, penghulu penduduk Makkah yang mewarisi daripada ayahnya Abdul Muttalib, ketua. Jadi orang nak buat sesuatu kepada Nabi Muhammad, orang malu kepada dua-dua orang ini. Bila mana mati dua orang ni, orang musyrikin Makkah tak malu dah nak buat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku peristiwa ni, dia tengok jafawah, dia panggil jafawah. Jafawah ni kekasaran, kebengisan penduduk Makkah terhadap dakwah Islam ni. Dia nak cuba cari satu tempat lain yang diharapkan tempat tu orang boleh terima dakwah Islam. Dia pergi ke Taif. Bila dia pergi ke Taif, selepas dua orang ni yang rapat dengan dia meninggal dunia,
pergi ke sana mengharapkan satu yang terbaik kepada dakwah Islam, supaya Islam ni berkembang. Tapi orang Taif ni sambut pasal lain. Orang Taif ni rupanya lebih kasar lagi, jafawah, dia panggil jafawah. Jafawah ni makna lebih kasar lagi. Kalau Makkah tu dia kata herdik banyak dah dia katanya. Taif dia tak main gitu, dia main pelakon tu dah. Dia power pelakon dah. Dia arah hamba-hamba abdi budak-budak pegang batu, pegang tulang apa sebab lontar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah ni dia berlari kena pukul, bukan kata boleh lik elok situ elok sini, bukan, tetapi kena sehingga berdarah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tapi Rasulullah ni kita kena ingatlah, rahmatan lil alamin ni, dia memang rahmatan lil alamin. Allah Taala nyata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaupun tawaran malakul jibal, dia panggil malaikat jibal bukit, mari nak hempak kepada penduduk Taif, Rasulullah kata apa? Semoga Allah Ta'ala mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka ini, maknanya anak cucu mereka ini, moga-moga mereka beriman, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ada sekarang ini kuat, main pelakon kelong marahnya kepada Islam, tapi dia harap anak cucu tu. Anak cucu tu, kata Rasulullah, anak cucu tu, kita mengharapkan yang cucu tu keturunan mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil apa dia ni, Rasulullah ni dengan dakwah Islam ni, dia memang orang panggil apa dia ni, bersungguh. Walaupun tidak ada upah, bersungguh. Sehingga dia kata apa? Ya Rabb, kepada siapa kamu nak wakilkan aku? Kepada musuh ke? Kepada orang yang jauh ke? Yang pentingnya Rasulullah kata apa? Kamu tidak murka kepada apa yang aku bawa ini. Kamu tidak murka kepada apa yang aku bawa dakwah ini. Panjanglah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Taala. Jadi di saat jafawah, di saat kekasaran penduduk bumi terhadap Rasulullah ni, kalau kita kata ibarat sudah jatuh di timpa tangga lah. Mekah tu orang marah ke dia, ke Taif marah ke dia gini, kena ke kita memang rebah lah. Kita jatuh keluar daripada rumah, telakah dua lakah anak tangga, guling batin jatuh ke bawah dah. Naik pula motosikal sampai kat traffic light, tepuh dam pula, rebah pula, guling sekali lagi. Kita memang MC 4 hari dah, confirm. Aku dah pergi kerja dah ni, kita kata gitu dah. Telefon bos, dua jatuh tipe tangga ini. Rasulullah lebih pada tu lagi. Tetapi Rasulullah tetap istiqamah dengan ajaran dakwah Islam. Okey, dia tetap istiqamah dalam keadaan jafawatu ahlil ard. Allah Taala dia gunakan apa? Hafawatu ahlis sama, menerima, menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu perjalanan. Dia panggil rihlatun rabbaniyah, satu travel ketuhanan. Allah Ta'ala perlihatkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat dalam keadaan orang tak nak terima ni, orang langit, penduduk langit menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa dia tu. Jadi peristiwa ini peristiwa yang pelik. Isra' dan Mi'raj ini, kata ulama, kita tak boleh ukur dengan kepala otak kita ni. Ini barang-barang pelik, barang mukjizat. Sehinggalah apabila pagi tu, sampai pagi tu, Abu Jahal, pemuka Quraisy, dia tanya, ya Muhammad, apa sebab kamu termenung pagi ni? Apa sebab kamu termenung? Rasulullah kata, semalam aku pergi berada di Baitul Maqdis.
aku berada di Baitul Maqdis. Lepas tu sebut macam tu saja, aku berada di Baitul Maqdis malam. Abu Jahal kata, mundakwa semalam berada di sana dan pagi ni kamu duduk di Makkah. Sedangkan kami orang-orang yang berulang alik ulang alik ke Palestin, Baitul Maqdis, ke Yaman, balik dah. Daripada Makkah pergi ke Baitul Maqdis tu sebulan. 1 bulan Rasulullah dia kata semalam aku duduk kat sana. Semalam aku duduk kat sana. Kalau kita faham bahasa Arab, lailang ni subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dia guna kalimah lailang ini. Orang belajar bahasa Arab dia panggil nakirah. Nakirah ni maknanya apa? Yang tak kenal. Lawan dia apa? Al-lailu. Kalau makrifah, al-lailu. Rajulun, mana-mana lelaki lah. Rajulun dia tak kenal mana seorang. Ar-rajulu kita tahu. Haji, Datuk, Haji. Itu ar-rajulu. Hadzal rajulu. Kalau kata hadza rajulan, tak tahu mana dia nak khabar lelaki mana dia nak ni. Jadi lailan ini nakirah bermaksud bukan daripada jam 7 petang sampai jam 7 pagi esok. Berlaku Isra' tu bukan gitu. Bukan 12 jam. Tetapi berlaku Isra' ni dia hanya 1 juzuk daripada malam. Allahu Akbar, kuasa. Jadi kuasa Allah Ta'ala ni masa Rasulullah bagi tahu kepada penduduk Makkah, semalam aku duduk di sana. Orang Makkah ini dia duk fikir benda ini dengan kepala otak dia. Kami pergi sebulan, pergi ke sana balik sebulan, kamu kata kamu semalam duduk sana. Maknanya dia apa? Dia kata kalau kita tak logik benar lah. Zaman tu zaman yang tidak ada apa-apa kemudahan. Paling moden, paling laju, paling bagus, paling teknologinya kata kenderaan ni unta, kuda, 2 tu je. Benda lain tak ada. Yang itu saja. Jadi dia memikir benda ni dengan kanun undang-undang otak dia semasa tu sebulan. Bagaimana boleh Muhammad pergi sebahagian malam sahaja? Dia mikir gitu. Sedangkan kalau kita tengok di sini, Allah Ta'ala tak, dia nak suruh kita terima benda ni. Macam mana Allah Ta'ala nak suruh kita terima perkara yang pelik sebegini? Dia mulakan firmannya dengan subhana, maha suci Allah. Allahu Akbar. Kena ikat situ dulu. Allah Ta'ala tak sebut cerita ni alladhi asra bi'abdihi lailan, bukan dia kata gitu. Tetapi dia letak satu kalimah di hadapan itu, subhana, maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala ni tuan-tuan puan-puan sekalian kita kena ingat, dia bermaksud dengan 2 maksud. Maha suci ni, yang pertamanya maha suci Allah Ta'ala dengan bersifat seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Sama ada daripada sudut sifatnya, dari sudut asma'nya, dari sudut af'alnya, perbuatan Allah Ta'ala memang sempurna. Allah Ta'ala tak apa dia ni cabar kepada orang yang apa dia ni, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa 7 samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Cuba tengok langit, ulang tengok mana ada orang panggil kecacatan dan kelemahannya ciptaan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Subhana, maha suci Allah Ta'ala dari sudut perbuatannya memang sempurna. Yang menjadikan khalaqas samawati bighairi amad,
Dia mencipta langit tanpa ada tiang. Subhana, maha suci Allah Ta'ala. Yang keduanya maksud subhana ini maha suci daripada bersifat dengan segala sifat-sifat yang uyub, yang kekurangan, yang lemah. Itu maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat tersebut. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut maha suci Allah Ta'ala di hadapan ni, belakang tu walaupun cerita pelik, kita kena percaya. Cerita zaman tu sebulan pergi mari tu, Allah Ta'ala dia kata lailan, satu juzuk daripada malam. Allahu Akbar. Itu orang panggil kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Seterusnya Allah Ta'ala kata allazi asra bi'abdih. Rasulullah masa dia cerita kepada orang Quraisy Makkah ni, dia kata semalam aku diperjalankan. Usriya bi, bahasa Arabnya. Bukan sarai itu, bukan aku pergi. Ini orang musyrikin Makkah ni, seolah-olah mereka ni oleh kerana masa tu mereka kufur, nak bangkang saja, nak cari kesalahan Rasulullah saja. Dia tak nak mikir ayat yang Rasulullah guna tu. Sebenarnya kalau Rasulullah kata semalam aku pergi ke sana dan aku balik, munasabahlah, salah. Tetapi Rasulullah kata semalam aku diperjalankan. Bermaksud apa aku diperjalankan? Bermaksudnya bukan Rasulullah yang buat. Rasulullah dengan tetap seorang manusia, dia tetap tulang dia, daging dia, sifat kelakuan dia manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa Rasulullah. Dia yang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan satu benda yang pelik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun benda itu berlaku dalam tempoh yang begitu sekejap saja. Okey. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ini dua masjid ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia adalah mempunyai hubungan yang begitu kuat. Kita fahamlah Masjidil Aqsa ni kiblat yang pertama kepada umat Islam. Kiblat yang pertama. Orang yang pergi ke Madinah, dalam sesi lawatan tu ada satu lawatan ke satu hari tu, dia pergi dah ke Uhud, ke Quba, dan tempat yang dia lawat masjid 7 Pasar Kurma tu sampai kira tu, waktu memang orang pakat pergi belakang dah. Pasar Kurma tu ada satu tempat lagi orang panggil apa? Masjid Qiblataini. Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni dekat dengan universiti kita. Okey. Dalam 2 km belakang tu Universiti Islam Madinah. Masa kita belajar dulu jalan kaki, tak ada semayang, dan jalan kaki daripada masjid pergi ke situ. Nak ceritanya apa dia? Masjid Qiblatain ni masjid yang pada asalnya dia menghadap mana semayang? Baitul Maqdis. Menghadap ke sana. Menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat yang mengarahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat tu. Kami tengok muka kamu ya Muhammad selalu mendongak ke langit hampir katanya 16 bulan sampai ke Madinah tu, sampai setahun setengah lebih kurang Rasulullah ada mengharapkan supaya berilah satu kiblat yang baru kepada umat Islam. Pasal apa? Pok Yahudi Madinah ni duk kata-kata kepada apa ni orang Islam. Duk kata Yahudi salah, tapi ngadap kiblat kita. Okey. Jadi Allah Subhanahu Nabi Muhammad pun perik dengar gini ni, kata-kata Yahudi ni, dia angkat tangan kepada Allah Taala, akhirnya turun
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kalau kita masuk Masjid Qiblatain ni, di belakang tu dia tulis ayat atas qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lepas tu terjemahan banyak bahasa, termasuk bahasa kita ada bahasa Cina ada, Mak Saleh ada, India ada, termasuk bahasa kita, bahasa Jawa dia panggil dah. Bahasa Melayu ni ada juga satu bahasa. Belakang dia macam ni lah. Dia letak besar dia punya tu. Jadi turun ayat ni menunjukkan apa? Menunjukkan kita menghadap kepada apa dia ni, Masjidil Haram di Makkah. Okey. Jadi nak ceritanya hubungan yang kuat yang pernah dibuka oleh yang pernah sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dibuka oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, begitulah Masjidil Haram Masjidil Aqsa ini. Kemudian Allah Ta'ala kata linuri alladhi barakna haulah. Allah Ta'ala memberkati sekitarnya. Allah Ta'ala berkati sekitarnya. Sekarang ni yang berkuasa di Masjidil Aqsa ni, yang boleh hamba orang keluar, yang tengok apa dia ni, berautoriti nak izin orang masuk kawasan tu, apa dia, Yahudi. Allah Ta'ala kata alladhi barakna haulah, yang kami memberkati di sekelilingnya. Berkat kok mana tu? Berkat dengan lahirnya ramai para nabi-nabi di situ. Kalau kira nabi ni, sehinggalah ada setengah orang tafsir dia kata kalau kamu jengkal satu jengkal di bumi Palestin, tidak lebih daripada sejengkal tu malaikat tempat pijaknya tapak-tapak nabi-nabi zaman dulu. Maknanya apa? Ramai rasul dan nabi diutuskan di Palestin. Okay, termasuk Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya, Zulkifli, dan Nabi Musa pernah pergi ke sana. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua ni pernah singgah dan apa dia ni tinggal di Palestin. Pernah pergi ke situ. Nabi Muhammad pun malam Isra' dan Mi'raj pun pergi juga ke situ, menjadi imam kepada seluruh para nabi. Itu cerita-cerita yang pelik. Kemudian Allah Ta'ala kata linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya tak nak ceritalah satu persatu. Cerita tentang Nabi melihat nikmat-nikmat umatnya dalam syurga kelak. Banyak. Dia juga tengok bagaimana azab yang diperlihatkan kepadanya. Banyak. Okey? Dia tengok semua benda tu. Kemudian Allah Ta'ala dia sebut di akhirnya apa? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Di sini orang tanya, kalau tengok pada awal cerita ni, subhanalladzi asra bi'abdih, di hujung tu dia kena mati sesuai matinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa segala sesuatu. Sebab cerita pelik tengah tu, dia kena mati dengan sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa melakukan sesuatu. Barulah nampak comel daripada ayat tu awal tu. Sebenarnya Sami' dan Basir ni memang sesuai. Sebab cerita yang pelik semua sebut daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dalam satu malam ni. Dia ni pelik barang ni dia cukup dengan subhana satu je. Subhana duduk kat depan tu dah cukup dah, boleh cover semua dah dengan apa yang berlaku. Dah lepas tu apa maksud Sami' dan Basir? Mendengar dan melihat. As-Sami' mendengar apa yang orang-orang musyrikin. Pertama ni dia ada 2-3 makna. Yang pertama, mendengar apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Isra' dan Mi'raj.
Cuba tengok macam mana gegernya kalau kita kata dah penduduk Makkah apabila Rasulullah cerita masalah ni. Sehingga dia kata, tunggu Muhammad, nak kumpul orang ramai dulu baru mu bagi tahu. Siapa gitu. Lepas tu pergi pula bagi tahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, dengar dah lagi cerita pagi ni. Abu Bakar kata, cerita apa? Cerita Muhammad dia kata pergi ke Masjidil Haram semalam. Hari ni dia duduk sini. Semalam dia kata pergi ke sana. Abu Bakar ni, ini keimanan orang panggil yang paling number one lah. Kalau dia panggil lah, first class iman dia tu. Masa tu dia tak guna otak tapi guna iman. Iman dan takwa dia tu. In kana qala dhalik faqad sadaq, dia kata. Kalau Muhammad cakap begitu, sesungguhnya betul. Itu je dia kata. Orang hak tolong rakyat, hak tolong bagi rakyat ke dia tu, bagi tahu ke dia tu, mengharapkan supaya Abu Bakar ni tak percaya. Gunalah sikit kepandaian, pemikiran, guna sikit. Zaman tu begitu harap dia. Tapi Abu Bakar kata, in kana qala dhalik faqad sadaq. Kalau dialah yang berkata, Muhammad berkata begitu, sudah tentu cakapnya adalah benar. Dan ada riwayat kata bukan sekadar, kalau lebih pada tu pun aku percaya lagi. Sebab apa? Sebab yang bercakap itu adalah Al-Amin, yang semua orang masa tu penduduk Makkah, hak tua-tua semua kenal dah perangai Rasulullah. Sejak pada kecil lagi dia kenal dah. Kawan tu cakap memang cakap yang betul, yang tak pernah tipu walaupun sekali. Jadi dia pegang atas dasar tu, wak mari kok mana goyang kok tu, goyang kok ni, dah dia tetap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Jadi semua perkataan itu didengari oleh Allah Ta'ala. Dan juga semua perbuatan mereka kepada Nabi Muhammad basir, Allah Ta'ala lihat. Ingat molek, maknanya satu ugutan. Itu pertama. Yang keduanya ialah kerana apa? As-Sami' Al-Basir. Semua perkara yang Rasulullah tengok dalam perjalanan daripada Makkah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, semua perkara yang Rasulullah tengok dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkara yang Rasulullah dengar, semuanya didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan tu. Okey? Dalam perjalanan tu. Jadi ayat ini tuan-tuan puan-puan sekalian, walaupun cerita Isra satu saja ayat, tetapi sebenarnya dia mempunyai cerita yang panjang. Saya nak bawa kisah pula tentang Mi'raj. Ini pasal kita nak cukup. Tapi dalam 5 minit je lah. Al-Mi'raj, cuba tuan-tuan buka Suratul Najm. Suratul An-Najmi. Juzuk yang ke yang ke-27. Juzuk yang ke-27, surah yang surah yang berapa? Surah yang ke-53. Surah yang ke-53, Suratul An-Najmi. Ini cerita tentang Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ayat yang pertama tu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Last sekali, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Habis itu. Ini cerita tentang Mi'raj. Demi bintang semasa ia menjunam. Allahu Akbar. Wan najmi idza hawa. Allah Ta'ala sahaja yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kita tak boleh. Dia boleh bersumpah wal laili idza yaghsha wad duha wal asri la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah Ta'ala boleh bersumpah. Kita hanya bersumpah dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tak boleh bersumpah dengan lain. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rakan kamu Nabi Muhammad kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang sebenar, dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Rasulullah dah. Ini penafian Allah Ta'ala terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia bukan sesat, dia bukan salah. Okey. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Dia bukan macam kita. Kita ni ikut mulut je. Sedap mulut orang panggil dak. Sedap lidah. Lidah tak ada tulang, mulut ni mulut lembek kita panggil kita ni tau. Tak yang suka cakap gitu, tak yang serabut cakap pasal lain, tak yang tenang cakap pasal lain. Rasulullah lah, dia bercakap hanya tak menurut hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah bercakap, orang panggil boleh pegang buku semua. Sama ada dalam keadaan marah ke, keadaan tak marah ke, semua cakap Rasulullah adalah benar. Allamahu syadidul quwa. Wahyu itu disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat dan gagah. Dzu mirratin fastawa. Lagi yang mempunyai kebijaksanaan, kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan rupanya yang suci. Jadi Allah Ta'ala dia turun Quran ni yang menurunkan Jibril alaihi salam juga disebut sifat dan keadaannya. Bukan diturun oleh entah apa-apa makhluk yang bawa turun wahyu, bukan. Tapi yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah ni Jibril. Allah Ta'ala cerita, sebut satu persatu sifat dia, kesempurnaan dia. Maknanya apa? Wahyu ni kalau kita kaji, dia kena ada satu khusus tentang wahyu ni. Daripada Allah Ta'ala kepada Lauhil Mahfuz, kepada Baitul Izzah, kepada Rasulullah melalui Jibril, semuanya dilakukan dalam keadaan orang panggil tepat. Tidak ada satu tempat keadaan proses tu ada kecacatan, kelonggaran, tak ada. Comel belaka. Kita terima wahyu banyak bohong. Nak pegang pada WhatsApp lagi teruk dah. Nak pegang pada Twitter tak dia nak agak belaka kita ni dah. Semua benda, tapi Quran, proses wahyu turun tu, fakta Al-Quran ni memang kita kata komplit. Sana 100%, sampai sini 100%, depan tengah tu semua komplit, semua apa dia ni orang panggil sempurna semua. Tidak ada kekurangan langsung. Kemudian Allah Ta'ala kata dia tengok wahyu, sedang ia berada di arah yang tinggi. Ini malaikat Jibril. Rasulullah tengok. Kemudian thumma dana fatadalla, kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga menjadikan jarak di antaranya dengan Nabi Muhammad sekadar 2 hujun busaran panah atau lebih dekat lagi. Ya. Peristiwa Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asal semasa Isra Mi'raj ataupun di masa yang awal wahyu. Yang ini cerita masih lagi di bumi ni. Ini cerita di bumi lagi.
Yang nanti dia sebut pula satu lagi cerita di langit. Dua kali. Dia akan sebut. Itu nas daripada Al-Quranul Karim. Kemudian kita tengok pergi kepada ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Ini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha ni satu tempat yang berada di langit yang ketujuh. Allahu Akbar. Kita dah nak gambar lah. Kita dah nak gambar bagaimana besarnya kuasa Allah Ta'ala, kita tak boleh nak gambar lah. Kita hak ni kita percaya mengikut apa yang ada dalam Al-Quran. Bukan kena percaya benda ni, kena tengok dengan mata kepala dulu baru kita nak percaya. Dah. Dia ada benda yang kita percaya tu, dengar ayat Quran kita percaya. Macam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada syurga jannatul ma'wa. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam ghaib yang tidak terhingga. Ma zaghal basaru wa ma tagha, peringatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Maknanya apa? Rasulullah ni dia tengok malam Isra dan Mi'raj ni, ma zaghal basaru wa ma tagha, dia tengok tepat. Macam kita tengok benda ni kadang-kadang walaupun mata kepala kita tengok dah, ada benda lagi kita tak nampak ni, kita terbatas lagi. Tapi Rasulullah tengok tu, dia gunakan panca indera dia tu lebih dah terpesong dah. Maknanya fokus. Tengok pada malam tu dengan tengok yang fokus. Nampak jelas apa yang dia nampak lah. Dia nampak jelas. Begitu. Pasal apa? Sebabnya Allah Ta'ala sesuai dengan kata-kata Allah Ta'ala untuk memperlihatkan kekuasaan, linuriyahu min ayatina. Kemudian Allah Ta'ala kata laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Sampai situ. Jadi cerita di langit ni Rasulullah memang penuh sampai sana. Nas Al-Quran sebut. Jadi nas ini ramai orang relatekan cerita ni adalah cerita Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasilnya tuan-tuan puan-puan sekalian daripada Isra dan Mi'raj ni, macam saya sebut tadi, adalah apa yang kita buat sekarang ni. Kita semayang. Semayang ini, solat ni, dia adalah hasil daripada Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kat situ. Jadi kita pun semayang. Semayang ni saya pun suka ingatlah kepada diri saya ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Semayang ni dia sebenarnya banyak jenis. Masa gerhana hari tu dak, sini ada buat tu gerhana, semayang gerhana. Sembahyang gerhana hari tu dak, geger sekejap kita nak semayang lagu mana ni. Sebab gerhana ni semayang dia bukan semayang macam kita semayang biasa. Dia satu rakaat ada dua rakaat pula. Tak? Dalam satu rakaat ada dua rakaat. Lepas tu baca pula dua-dua rakaat tu dengan jahar. Kemudian rakaat pula, sujud naik pula. Dia lain, beza. Lepas tu pula semayang jenazah umpamanya. Semayang jenazah kita kena pandai lah setiap orang dah. Itu barang walaupun dia tu sunat, fardu kifayah, tapi bagi setiap orang tu zaman learning, kita tak boleh harap ke orang lain dah. Kita sendiri kena buat benda tu. Ada saja buat. Itu sembahyang tak ada rakaat, tak ada sujud. Kemudian sembahyang, kalau kata sembahyang apa dia ni, sembahyang tasbih, ada cara dia pula. Kalau orang kata ada lah, orang tak ada, tak apalah. Sembahyang istisqa, sembahyang raya, takbir banyak kali pula. Walaupun setahun sekali kita buat barang tu dah.
Tapi kena betul. 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Bermaksudnya apa? Sembahyang ni dia satu ilmu yang luas. Lepas tu ada pula satu lagi dia panggil sembahyang salatul witir. Witir. Sembahyang witir ni sembahyang yang perlu kita buat seolah-olah kita bagi apa? Sembahyang witir ni diibaratkan sembahyang yang memperbaiki ataupun menyembahkan hadiah tu dalam keadaan dengan bungkusan yang elok. Kita serah kepada orang bungkusan yang elok. Hadiah dah. Sembahyang kita hadiah, tapi dibungkus dengan bungkusan yang baik. Itu apa dia? Sembahyang witir. Sehingga orang ibaratkan apa? Kita pergi walimatul urus orang lain dah. Beli satu set pinggan makuk. Adakah kita bawa gitu? Dak buku-buku bagi ketua dia. Balah hanya dengan bini kita dah. Orang dak buat kerja ni, orang ulu pun dak buat kerja gini. Bini kata dah. Dia kena buku dulu, upah orang pula buku. Yang nampak comel, letak pula bunga sekutung situ, ada pula tulisan comel, baru jadi hadiah. Kalau beli gitu saja tak jadi hadiah lagi, orang tak panggil hadiah. Itulah ibarat salatul witir. Kita semayang semua witir. Waktu hujung malam tu kita buat witir, seolah-olah kita persembahkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan begitu sempurna. Okey? Jadi sembahyang ni kita kena mendalami. Sembahyang ketika sakit, sembahyang ketika musafir, sembahyang dalam kapal terbang, sembahyang banyak benda jenis sembahyang ini. Walaupun kita nampak easy je, mudah, tetapi ceritanya begitu panjang. Pasal tu kalau orang cerita, dia kata mung ni daripada dulu tak ada cerita lain. Sembahyang. Orang lain sapa bulan, sapa matahari dah. Tak boleh sapa waktu malam, sapa waktu matahari tu dia kata tak boleh sapa sebab apa panas sangat. Kita pergi waktu malam dia kata dah, matahari tu. Orang duk cakap sembahyang, kita duk cakap sembahyang, dia kata orang duk naik bulan dah. Jauhnya orang pergi. Jadi ada seorang pendakwah dia bagi tahu pada kita. Dia kata hok pergi bulan tu sebenarnya barang bulan tu barang makhluk. Bulan tu apa dia? Makhluk. Bumi apa dia? Makhluk. Pergi daripada bumi sampai ke bulan, makhluk ke makhluk. Yang kita sembahyang ni apa dia? Daripada makhluk nak tuju kepada Khaliq yang menciptakan kita, menciptakan bumi, dan dia juga mencipta bulan. Kita nak tuju kepada Khaliq. Apa salahnya kita memperbaiki sembahyang kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan macam gerhana. Gerhana dalam 2-3 bulan lepas kita mengalami gerhana matahari waktu pagi tu. Rasulullah dia apabila gerhana zamannya, Rasulullah ni dia tak sedap duduk. Dia bangun pergi mari Rasulullah dalam keadaan gelisah, takut. Lalu dia pun panggil orang sembahyang. Dalam sembahyangnya apa dia? Sifat sembahyang Rasulullah atalal qiyam. Dia memperpanjang, dia memanjangkan qiyam. Panjang lama menghadap Allah Ta'ala baca suratul Baqarah rakaat pertama. Kemudian suratu Ali Imran. Ini barang bukan 12-13 juzuk. Kalau suratul Baqarah 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. Ni 2 juzuk setengah ni. Pergi ke Sogo balik semula dah habis lagi. Sogo kata pergi sampai setengah jam, balik setengah jam, baru sejam. 2 juzuk setengah. Boleh pula naik bilion situ dah. Makan-makan situ boleh pula. Jauh, lama nak bagi tahunya. Rasul atalal qiyam wa atalar ruku' wa atalas sujud. Dia memperpanjangkan rakaat dia, memanjangkan sujud dia. Dah kita Allahu Akbar, cuba kita apa dia ni ukur-ukurlah dengan apa yang kita buat. Jauh antara kita dengan dia. Jadi dengan bulan Rajab ini sama-samalah kita orang panggil mempertingkatkanlah ataupun memperbanyakkan lagi amal ibadah kita, baca Quran dan buat segala amal ibadah. Semoga segala amal yang kita buat ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.